perbincangan kita untuk fasa kedua, iaitu ni mungkin cerita bab teknikal lah, sebenarnya apakah yang berlaku di dalam mahkamah. Di samping Ustazah akan sentuh balik tadi berkaitan kalau anak yang pilih dalam keadaan dia memayis ke tak memayis, ada tak pertimbangan mahkamah itu terhadap pemilihan anak nak dengan siapa, walaupun keputusannya begini tapi anak tu je nak pilih dengan siapa. Dan dalam keadaan suasana beberapa pertimbangan yang mungkin mahkamah akan buat, serta Ustazah akan bincangkan bagaimana pula mahkamah dalam konteks memutuskan keputusan itu meletakkan kebajikan anak dan masa depan anak ni adalah prioritinya, keutamaannya. Jadi mungkin kita akan mendengar Ustazah akan meneruskan bicaranya. Waalaikumsalam, masykurah ya Ustazah. Ya, terima kasih Ustaz Razak. So, alhamdulillah kita dah mendengar promosi-promosi berkaitan dengan program kita yang ada di Jabatan Pengajian Islam di Indonesia. Okay, yang ini kita akan kita akan beralih kepada aspek teknikalnya. Okey, maksud teknikal tu tidaklah from A to Z, tapi kita bagi prinsip-prinsip asas ataupun tips-tips yang mudah untuk diikuti oleh kita tak tahu, boleh jadi yang kita kongsikan hari ini ada yang benar-benar memerlukan tips ni. Mungkin kerana kes ni sedang berjalan di mahkamah ataupun kesnya akan didengar di mahkamah tidak lama lagi. Jadi ataupun dia baru nak macam mempertimbangkan untuk membuka kes. So diharapkan tips-tips yang begini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat kepada mereka. Okey, berkenaan dengan perintah mahkamah hadanah, dia boleh dibuat daripada macam dalam banyak situasi. Okey, saya bagi kat sini ada 4. Situasi yang pertama, perintah mahkamah berkenaan hadanah adalah diperolehi daripada persetujuan bersama di antara suami dan juga isteri. Bila mereka ini bercerai, contoh kata perceraian itu di jenis persetujuan bersama, biasanya telah macam di draft berpihak. Kalau berdraft ni biasanya kalau kita bagi mereka yang ada peguam, jadi klien ni tadi ataupun saya, contoh kata saya isteri ataupun saya sebagai ibu tadi, saya akan draftkan apa yang saya nak dalam hadanah ni. Saya draft, saya bagi kepada peguam saya. Dan at the same time, suami saya ataupun bapa kepada anak tadi, dia juga draft dan dibagi kepada peguam dia. Jadi kedua-dua peguam tadi ni akan cuba reconcile lah. Maksudnya mana benda yang kita boleh agree on bersama, mana benda yang kita nak gugurkan. So daripada situ akan melahirkan satu kita panggil sebagai draft persetujuan bersama. Dan bila benda tu dah final, dibawa ke mahkamah, akan di-endorsekan dan menjadi satu perintah. So dalam kandungan persetujuan bersama itu adalah termasuk berkenaan dengan perkara hadanah. Perkara hadanah masa kata disebutkan siapa yang akan jaga anak. Contoh dah dia ada 4 orang anak. Siapa yang akan jaga anak nombor 1 dan nombor 2? Siapa yang akan jaga anak nombor 3 dan nombor 4? Ataupun kita buat penjagaan bersama. Hadanah tapi hak bersama. So dalam persetujuan bersama tadi tu dinyatakan, okey, hari apa anak-anak akan bersama dengan ibu, dan hari apa anak-anak akan bersama dengan bapa. Dan itu satu. Yang kedua, bila habisnya masa hari-hari bersama ibu, siapa yang hantar? Ibu hantar ke ayah yang akan ambil? Ayah yang akan ambil. So dia ada, semua tu mesti ada dalam clause persetujuan bersama tadi. Selain daripada itu, saya lihat dalam praktis masa kan Ustaz, bagi mereka yang melalui ujian begini, biasanya mereka ada kita panggil macam ada titik pertemuan lah di antara 2 orang tadi ni. Contoh kalau dia kebetulan ada mak dia ataupun ayah dia yang duduk di kawasan yang berdekatan, kadang-kadang anak tu dipas kat situ. Dipas ni suami dia akan datang ambil. Jadi satu sudut yang suami isteri tadi tu tidaklah timbul konflik lain sebab anak tu diletakkan dekat macam kita panggil macam transit lah, satu tempat transit. Tapi ini berlaku kalau very terpencil lah sikit. Kalau macam dia mak ayah dia duduk dekat lah. Kalau mak ayah dia duduk jauh, jadi dapat tidak memang kena ni lah, kena ada satu mekanisme siapa yang akan hantar ataupun siapa yang akan ambil dan di mana, pada pukul berapa. So persetujuan yang begitu dia sangat baik kerana biasanya persetujuan ini dia merujuk kepada penjagaan bersama.
Cumanya dia jadi tidak baik bila salah seorang langgar mana-mana clause dalam persetujuan bersama tadi. Macam contoh kata patutnya hantar hari Rabu. Okey, ayah patut hantar hari Rabu tapi ayah hari Khamis. Okey. Lepas tu nak macam sekarang ni kan PKP kan, ayah tak hantar langsung. Sebab apa? Sebab sekarang PKP. Actually dia melanggar. Dia sudah melanggar klausa itu sebab klausa itu dalam ataupun peruntukan dalam persetujuan bersama itu tidak menyatakan berkenaan dengan PKP dan sebagainya. So biasanya peruntukan di dalam persetujuan bersama perlu dibaca secara literal. That's why lah kadang-kadang kita perlu be very specific dalam apa yang kita nak ada dalam perjanjian bersama tadi. Okay, dan itu satu, be very specific apa yang kita nak, dan yang kedua mestilah kedua-duanya mematuhi. Tapi bila tidak patuh, ini akan menjadi masalah. Kita akan bincangkan apa yang akan berlaku sekiranya salah satu pihak tidak patuh pada peruntukan yang terdapat dalam perjanjian bersama tadi. Dan kedua, perintah habanah ini juga boleh diperolehi bila mana itu tadi. Kita nak tanya sikit je sebelum. Tadi kalau bapa dia tak nak ambil, kalau ada kes katakan dapat arahan tapi sebenarnya dia lepas tanggungjawab, dia tak tengok pun anak dia. Katakan mak jaga, sepatutnya bapak tengok hari Sabtu Ahad, tapi bapak dia biar aja, tak tengok-tengok langsung. Adakah itu termasuk dalam melanggar perjanjian juga Ustazah? Dalam perjanjian tu sebut Sabtu Ahad patutnya ayah dia ambil tapi ayah tak ambil, betul? Betul. Okey. Sebab dia menunjuk dari satu sudut sebenarnya baguslah untuk isteri ataupun untuk ibu tadi, anak dia boleh spend masa dengan dia. Maksudnya, tapi kegagalan adalah di pihak bapa. Jadi bila contoh kata Sabtu Ahad tadi bapa tak datang ambil, kemudian Isnin bapa nak datang semula, kira habisnya lah dia punya hak tu. Dia tak adalah berlaku pelanggaran daripada sudut memudaratkan, dia hanya gugur saja hak dia sebab dalam clause tu ataupun dalam perjanjian sebut Sabtu Ahad, and then suddenly Isnin dia nak datang ambil, tak boleh lah. Kalau dia tak ambil langsung, dia tinggal anak tu, suami dia tu. Banyak kes juga ni. Maksud kata dia melanggar lah Ustaz. Maksud kata dia memang neglect lah, dia memang tak cara langsung ke anak dia. Boleh kalau dia langgar. Macam ni, kalau macam tadi asalnya adalah dalam perjanjian persetujuan bersama tadi tu, dia patut share. Tapi apa yang berlaku adalah ayah memang tidak indahkan tentang anak-anak. So kalau macam isteri dia terganggu daripada sudut contoh macam tadi, satu sudah nampak ketidakbertanggungjawaban ayah dia tadilah, kecenderungan ayah dia untuk bersama dengan anak, dan yang ketiga adalah macam dia kata nak datang ambil tapi lepas tu tak datang. Dia kata nak datang ambil, lepas tak datang. Kan dia keadaannya, dan ibu tadi tu bercadang untuk memohon hak penjagaan penuh. Jadi fakta-fakta berkenaan dengan pelanggaran terhadap kontrak ataupun terhadap perjanjian bersama oleh bapa anak tadi tu boleh disebutkan di mahkamah. Ni hanya disebutkan sekiranya tadilah ibu tadi dia nak mohon hak penjagaan penuh pula. Tadi tu bersama. Sekarang ni nak mohon hak penjagaan penuh, so fakta-fakta kalian suami dia tadi tu boleh disebutkan di mahkamah. Tapi kalau maksud Ustaz macam tadi dia datang ambil and then tak datang ambil, maksudnya nafkah, hanya itu ibu tadi boleh mulakan kes nafkah macam kita bincangkan minggu yang lalu. Tapi kalau semata-mata dia tak datang dan dia mengganggu dan dia menyebabkan ibu tadi tak boleh menguruskan masa dia dengan baik, and then ibu tadi nak mohon hak penjagaan penuh, dia kena buka kes barulah walaupun sudah ada perjanjian bersama tadi. So yang ini yang saya nak, perjanjian bersama, persetujuan bersama. Yang kedua, berlaku perubahan fakta yang menyebabkan persetujuan bersama tu sudah tidak lagi praktikal. Contoh macam sebelum ni 3 hari ni, and then after some time, contohlah ya, suami isteri tadi tu sudah syariah. Ingat tadi kita bincang, dia adalah penceraian persetujuan bersama,
So bila dia bersetuju untuk bercerai, dia juga bersetuju berkenaan dengan hadanah. So dimeterai di mahkamah dan akhirnya menjadi satu perintah. Tapi namun begitu sekarang ni dia nak, macam tadi dia sudah tidak berpuas hati dengan clause yang terdapat dalam perjanjian tadi, terdapat pelanggaran, terdapat perubahan matan dalam keadaan semasa, dan sebagai itu dia nak mulakan kes yang baru. Dia perlu buka kes barulah, iaitu permohonan kes permohonan hadanah lah. Maksudnya dalam konteks tu dia perlu sebut dalam penyata tuntutan ataupun ialah melalui peguam terutamanya berkenaan dia nak menuntut ataupun memohon hak penjagaan sepenuhnya. Maksud kata tak nak lagi suami dia macam ada hari-hari dia, ada hari-hari suami dia. Tapi perlu faham, dia boleh buat macam ni, tapi mahkamah juga berhak untuk mendatangkan clause-clause lain dalam perintah tadi. Okey? Ataupun satu lagi, tadi dia perintah hadanah, satu persetujuan bersama, ataupun satu lagi daripada persetujuan bersama tadi tu dia nak ubah, dia buka kes. Yang ini sama juga dengan keadaan contoh dia dah bercerai, dah disahkan di mahkamah, dah selesai kes tu, dia bawa buka kes. Okey, ataupun yang ini saya lihat juga ada setengah suami isteri yang bercerai tadi tu, dia boleh bersetuju untuk satu bentuk penjagaan bersama tanpa ada mana-mana perintah, tanpa ada persetujuan bersama. Ini juga berlaku, Ustaz. Cumanya after sometime berlaku perubahan matan, itu kalau begitu dia nakkan benda tu bertulis ataupun dalam bentuk perintah mahkamah, dia boleh buka kes hadanah di Mahkamah Tinggi Syariah. So dia ada banyak senario lah macam mana kes hadanah ini boleh dimulakan. Tapi sebetulnya paling baiklah saya rasa sekiranya sudah ada persetujuan bersama tadi. Cumanya isunya adalah berkenaan dengan pematuhan pula. Okey, so berbalik kepada kes tadi. So contohlah kata ayah ataupun ibu tadi tu nak memulakan kes di mahkamah. Perlu diambil kira bahawa dalam mahkamah memutuskan siapa yang berhak menjaga anak tadi tu adalah maksudnya concern ataupun pertimbangan mahkamah yang paling utama adalah kepada wording dia adalah, tema dia adalah kebajikan anak. Kebajikan anak adalah dia punya kayu ukur yang utama. Cumanya orang kata yang apa maksud kebajikan anak tu? Dia ada banyak jenis dan dia bergantung pada kes sebenarnya. Cumanya saya boleh berikan prinsip-prinsip dia. So dalam menjaga kebajikan anak, satu adalah kasih sayang ibu yang tadilah terutama kepada anak kecil dan sebagainya. Even kalau kita boleh faham lah daripada kes-kes yang lalu, kasih sayang ibu tu ataupun layanan ibu ataupun penjagaan ibu terhadap anaknya itu adalah sudah menjadi satu elemen kebajikan. Tapi bukan bermaksud suami ataupun ayah tidak layak sebab ada fakta-fakta lain. Contoh lainnya, macam tadi anak tadi tu dengan ibu. Jadi mahkamah merasakan dia kecil, dia masih lagi memerlukan ibu dia. And then suddenly bila anak tu besar sikit, ayah dia nak ubah. Maksudnya daripada ibu nak balik dipindahkan anak tu kepada ayahnya. Mahkamah juga boleh mengambil kira kebajikan anak tadi dengan melihat kepada ketiadaan perubahan yang signifikan pada penjagaan dia. Contoh tadi macam dia dah duduk dengan mak dia contoh 5 tahun. Jadi dalam nak tukar daripada mak kepada ayah tadi tu, mahkamah akan mengambil kira dia dah duduk dengan mak dia 5 tahun. It doesn't make sense when suddenly tahun ke-6, tahun ke-7 nak bagi kepada ayah sedangkan dia dah lama duduk dengan ibu tadi. Sama juga macam kalau dia dah bermain dengan ayah. Ada beberapa kes yang mana bila bercerai, isteri tinggalkan suami dia tadi ataupun ibu tinggalkan anak-anak. Jadi ayah dia memang ada jaga. Memang ada kes begini, Ustaz. Walaupun kita rasa macam mana ayah jaga, tapi memang ada terbukti dalam kes-kes ayah ni dia mampu memberikan kasih sayang yang tidak kurang hebatnya daripada kasih sayang seorang ibu. Dia boleh jaga anak-anak dia. Sebab dalam kes itu disebut mahkamah mengekalkan penjagaan walaupun mak dia datang untuk mohon anak-anak tadi diberikan penjagaan kepada dia. Ayah tadi, mahkamah menyebutkan bahawa ayah tadi dah terbukti sudah menjaga anak dia selama ni. Jadi kebajikan anak adalah sudah kepada ayah dia. Sebabkan dah lama dia dengan ayah. Itu juga soal kebajikan ataupun poin-poin dalam kebajikan yang diambil kira oleh mahkamah. Dan selain daripada itu, kebajikan juga mengambil kira contoh aspek tempat tinggal. Anak itu macam tadi, dia dah duduk dekat Seremban sampai lama. And then suddenly kalau dimohon untuk diberikan kepada satu pihak, contoh dia duduk dekat Kuantan. Seremban dengan Kuantan kan satu tempat yang berbeza, suasana berbeza,
Lepas tu satu lagi macam dia akan berenggang lah dengan penjaga asal dia yang awal tadi tu dengan ibu 5 tahun dekat Seremban. Itu suddenly pergi kepada bapa dekat Kuantan, jadi berubahlah keadaan dia. Jadi ini akan merosakkan kebajikan dia. Juga disebutkan dalam di mahkamah dan kes-kes sebelum ni berkenaan dengan sekolah dia. Menjadi kebajikan dia yang perlu dijaga adalah tempat dia belajar tu tidak bertukar-tukar. Kerana dia punya logiknya adalah mereka anak-anak ni bila dia membesar, dia bukan membesar dengan ibu ayah saja, bahkan dia membesar dengan kawan-kawan dia. So perlu dia ambil kira juga untuk dia tak bertukar kawan ni menyebabkan dia sedih, menyebabkan dia murung, itu juga termasuk dalam kebajikan. So that's why lah kalau kita lihat daripada syarat-syarat berkenaan dengan kelakuan ibu dan juga bapa dalam menjaga ataupun dalam nak mendapatkan hadanah anak dia tadi, perlu dilihat juga lokasi ibu bapa tadi. Tempat tinggal tu. Satu tempat yang okey lah untuk pembesaran, dan juga ada juga kes-kes yang dilihat. Contohnya kalau macam ibu yang ni yang memang kesianlah kepada ibu rumah sendiri. Memang maksudnya dengan fakta-fakta yang lain jugalah maksudnya. Dan dalam kes tadi itu, antara fakta yang dipertimbangkan adalah berkenaan dengan rumah yang tersedia untuk membesar. Dalam kes tadi itu, mak dia tu kebetulan dia bukan rumah sewa, Ustaz, sewa. Sebab dalam rumah dia tu ada lagi keluarga lain. Jadinya mahkamah berpendapat bahawa anak dia takkan selesa, dia takkan boleh membesar dengan baik. Jadi dia duduk dengan dan nak jadikan kes memang nak jadikan cerita dalam kes tu memang anak dengan ayah lah. Dia memang duduk dengan ayah, and suddenly mak dia datang nak ambil tu. Anak pun waktu dalam kes tu anak pun tak adalah besar sangat, semua bawah umur 10 tahun. Maksudnya kecil-kecil lagi. Tapi mahkamah melihat kepada kebajikan tu untuk berada dalam satu tempat tinggal yang selesa. Akhirnya menyebabkan mahkamah memutuskan anak itu dijaga oleh ayah. Okay. Dan kita lihat kepada konsep kebajikan anak dia kan. Bukan maksudnya kita datang, okey saya nak anak saya ni sebab saya nanti saya akan bawa dia ke tempat, saya akan pindah ke rumah sekian-sekian. Apa yang akan dilakukan, tapi kebajikan anak itu diukur daripada apa yang telah disedia berjalan untuk satu masa sebelum kes tu. Jadi tiba-tiba kita datang mahkamah, kita nak tuntut hak sepenuhnya, hak jagaan sepenuhnya, and then semua yang kita bentangkan kepada mahkamah adalah apa yang kita akan buat tanpa kita membuktikan apa yang telah kita buat. Tidak memungkinkan untuk kita mendapatlah apa yang kita tuntut, iaitu hak penjagaan sepenuhnya. Okey, dan berkenaan dengan yang tadi isu yang Ustaz utarakan juga berkenaan dengan bawa surat peguam, bawa laporan polis kan Ustaz kan? Katalah yang ni berhak dan sebagainya. Dia yang paling penting adalah perintah mahkamah itu sendiri. Dan kalau tak ada perintah mahkamah, maksudnya kes tu tak mula, maksudnya dia akan jadi isu lah macam tu bila tak ada perintah mahkamah. Ataupun satu lagi, dia tidak ada persetujuan bersama tadi. So kalau dia boleh datang kepada macam tadi Ustaz guru besar kan, dia datang kepada Ustaz, okey ni dah ada salinan ataupun kopi asal lah perjanjian persetujuan bersama yang telah di-endorse oleh Mahkamah Syariah. Yang itulah yang menunjukkan bahawa orang tu berhak. Tapi saya faham juga ada juga kepentingan macam laporan polis dan sebagainya. Contoh kata macam tadi, macam Ustaz cerita ataupun ikutkan kontrak, ibu patutnya dapat 5 hari. Hari ke-6 ayah ambil. Tapi tapi ibu tak bagi. So ayah ni memang boleh report ke balai polis mengatakan anak saya patut sekian-sekian waktu datang ataupun saya boleh ambil, tapi isteri saya telah lock pagar, saya tak boleh nak ambil anak-anak saya dan saya tak tahu macam mana keadaan anak-anak saya. Ataupun mungkin ibu sendiri merasakan bahawa anak dia tu berada dengan suami tapi berada juga dengan bersama orang-orang yang tidak diketahui, maksudnya ada keluarga yang ibu ni merasakan bahaya kepada anak tersebut. Jadi kat sinilah kelebihan ataupun kepentingannya untuk ibu ataupun ayah tadi melakukan report polis. Bukan apa,
Yang ini kita tidaklah menunggu tindakan polis tu, sebab polis tu bukan bidang kuasa polis untuk datang menangkap sekiranya hanya semata-mata ayah ibu kunci pagar tak bagi ayah ambil, dia tak ada bidang kuasa lah. Okay. Tapi dia jadi rekod lah berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh suami terhadap perjanjian bersama tadi. Jadi dia akan jadi satu poin yang sangat kuat apabila isteri tadi pergi ke mahkamah. Contoh untuk buka kes hadhanah tadi, sama ada untuk ubah perintah ataupun untuk penguasaan perintah dan sebagainya lah. Lihat pada kes ya Ustaz. Masa kata benda-benda dokumen tu juga sangat penting. Selain pada tu, contohlah kata macam tadi dia ada perjanjian bersama dan suami tadi langgar berkenaan dengan hadhanah. Sepatutnya hantar, suami tak hantar. Jadinya rekod-rekod perbualan di antara suami dan juga isteri yang mungkin melalui WhatsApp ke, melalui email ke, boleh direkodkan. Dan sekiranya kes sudah dimulakan, maksudnya seorang peguam telah dilantik, sahaja WhatsApp atau email saya itu direkodkan dan diberi kepada pihak peguam. Jadi peguam akan menapislah mana dokumen-dokumen, material-material yang mampu membantu pihak di dalam kes itu nanti di mahkamah akan diambil oleh peguam. So masa kata sekarang ni apa benda pun yang berlaku di antara suami isteri tadi, walaupun dia ada persetujuan bersama berkenaan dengan hadhanah, perlu direkodkan, perlu disimpan. Jadi sebab kita tak tahu di kemudian hari akan berlaku perbahmatan dan ada pihak yang persoalkan cara penjagaan kita. Jadi perkara-perkara ini boleh diguna semula lah, dokumen-dokumen ini boleh digunakan. Okey. Saya untuk berkenaan dengan hadhanah ini, saya dah sebutkan tentang perintah hadhanah, tentang prinsip-prinsip kebajikan anak tadi, dan juga beberapa isu-isu ataupun tips-tips teknikal lah yang perlu diambil kira oleh pihak-pihak yang berada dalam situasi tersebut. Tapi perlu diperjelaskan, macam tadi soal kita punya tajuk sebenarnya kan Ustaz, hak penjagaan sepenuhnya, apa yang perlu saya tahu. Okey, sekarang dah tahu dah tips, dah tahu dah prinsip dia apa benda yang perlu dah ada dah. Cumanya perlu diperjelaskan di sini sekiranya tidak ada masalah dari sudut penjagaan bersama tadi. Sebenarnya disarankan, saya sendiri menyarankanlah penjagaan itu berjalan begitu berbanding dengan penjagaan itu berjalan secara sepenuhnya diletakkan kepada satu pihak. Ini kerana dikhawatiri satu, bila kita dapat hak penjagaan sepenuhnya, kita sendiri berlaku zalim kepada pihak yang satu lagi. Sebab kita tak tahu sekarang ni, kita tak tahulah, contohlah sekarang ni kita hak penjagaan bersama, yang sekarang kita nak pursue penuhnya, kita yang ini dikhawatiri kita sendiri yang akan berlaku kepada, walaupun kuasa itu diberikan kepada kita takuti kita sendiri akan berlaku zalim kepada pihak anak-anak kita. Okey, dan juga berkenaan dengan perintah mahkamah tadi, perlu diingatkan juga dalam mahkamah memberikan, tadi kita mohonkan persetujuan, kita mohon hak penjagaan sepenuhnya, perlu difahamkan bahawa mahkamah juga boleh mengadakan perintah-perintah selain daripada macam hak penjagaan diberikan pada ibu. Bukan itu saja, mahkamah juga boleh memerintahkan selainnya, contohnya adalah hak lawatan. Okey, contohlah diputuskan memang bapa sudah tidak melanggar kontrak sedia ada, ataupun bapa memang tidak mengambil tahu berkenaan dengan anak. So mahkamah memberikan hak penjagaan sepenuhnya kepada ibu. Tapi perlu difahamkan dalam mahkamah memerintahkan begitu, mahkamah juga berhak atau berkuasa untuk memerintahkan hak lawatan kepada satu bapa tadi. Dan juga hak lawatan kepada waris keluarga lain. Contoh kalau dia duduk dengan mak dia, definitely lah nenek dia semua, makcik dia semua boleh jumpakan anak tu. Tapi at the same time, macam tadi, ayah dia dapat hak lawatan. At the same time, waris-waris ayah dia juga boleh mendapat hak lawatan. Mahkamah boleh memutuskan sedemikian. Dan at the same time, perintah sama juga, mahkamah boleh juga memerintahkan supaya anak-anak tadi dilarang untuk dibawa keluar daripada negara. Walaupun dia hak sepenuh ibu tadi, maksudnya kalau ibu nak bawa pergi keluar, luar negara, perlu lagi mendapatkan kelulusan ataupun approval lah daripada ayah. Maksud kata dalam perintah mahkamah tadi ada banyak lagi perkara yang boleh disebutkan oleh peguam dan dicadangkan oleh peguam, dan mahkamah berkuasa untuk memerintahkan sedemikian juga.
Okey, so yang tadi berkenaan dengan hak hadanah juga, dia berjalanlah sehingga anak itu yang pertama 7 tahun, 9 tahun, ataupun ada setengah kes ustaz dia tak ambil kira 7 tahun 9 tahun, dia ambil kira anak tadi tu sudah memayis. Maksudnya yang ini kalau dalam kes sebetulnya mahkamah akan tanya sendiri anak-anak tadi. Dengan siapa dia nak duduk, dengan siapa dia nak tinggal. Kalau anak-anak itu memayis, masa kata mahkamah tengok anak tu sebab kadang-kadang anak ni kita 10 tahun tapi dia tak nak decide. Dia saya tak tahulah, saya tak tahulah, saya tak tahu saya duduk siapa, saya duduk dengan siapa. Kadang-kadang kanak-kanak tu baru berumur 8 tahun, baru berumur 7 tahun. Tapi dia boleh beritahu ustaz, saya nak duduk dengan ibu saya. Ataupun saya nak duduk dengan ayah saya. So biasanya mahkamah akan bukan saja tanya, mahkamah akan bukan saja tanya dengan siapa dia orang nak duduk, tapi tanya sepanjang kamu macam tadi dia duduk dengan mak dia. So mahkamah tanya, so sekarang ni kamu nak duduk dengan siapa? Saya nak duduk dengan mak saya. Mahkamah akan tanya juga macam mana mak kamu jaga kamu. Antara yang diambil perhatian oleh mahkamah juga adalah pendidikan anak, pembesaran anak terutamanya berkenaan dengan pelaksanaan rukun-rukun agama. Maksudnya ada satu kes ni memang mahkamah lihat na'udzubillah min zalik, ada mak dia ada isu juga. Maksudnya kata mak dia tak puasa, tak solat, and then mak dia defend lah. Ayah dia pun sama juga ustaz, na'udzubillah min zalik, seorang pemabuk. Sudah kesian ke anak ni. Tapi dalam kes tu yang saya faham tidak ada orang lain. Maksudnya ada tuntutan daripada mak dan juga ayah lah. Jadinya mahkamah beri juga dekat mak walaupun dalam konteks begitu, tapi mahkamah beri syarat. Maksudnya penjagaan bersyarat, perintah bagi penjagaan bersyarat, maksud kata mak dia akan dapat hak penjagaan tapi dengan syarat mak dia perlu daftarkan anak dia ke kelas fardu ain. Dan mahkamah akan monitor benda tu. Dia ada juga jenis yang beginilah, mungkin rare, orang alam disawab, tapi yang pasti ada perintah-perintah begini yang boleh dilakukan oleh mahkamah. Sebab kalau ikutkan dalam perundangan juga, bukan sahaja mahkamah boleh memerintahkan hak penjagaan kepada ibu dan juga bapa. Kalau melihat kepada kedua-dua kes, kedua-dua pihak ini, contohlah memang kedua-dua tidak layak, tidak mampu untuk menjaga, mahkamah boleh ataupun juga berhak mempunyai berhak untuk memutuskan bahawa anak itu diberikan kepada orang selain daripada ibu, ayah, even kepada satu institusi. Ustaz. So memang boleh dibuatlah, mahkamah ada kuasa berkenaan dengan perkara tersebut, dan ini semua adalah kerana mengambil kira kebajikan anak tersebut. Jadi saya ingat Ustazah telah pun menguraikan dengan lebih detail, dengan lebih jelas lagi berkaitan tentang hadanah ni. Saya rasa banyak perkara baru mungkin untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan pendengar semua berkaitan dengan hak jaga anak ni. Jadi dia bukan mana hukum akalnya bukan kita kena cari peguam bela kita yang paling pandai, tapi akhirnya mahkamah dia akan membuat keputusan berdasarkan kebajikan anak dan banyak perkara-perkara yang akan dilihat lah yang akan perlu mak bapak tu buktikan untuk melayakkan mereka menjaga. Dan sebenarnya macam Ustazah kata, akhirnya kalau kita memang dah ada persetujuan bersama dalam konteks pembesaran anak tu, kita ikut sajalah perkara yang kita setuju bersama tadi. Dia kalau mahkamah ni bila macam dah tak ada keputusan lah, dan ini perlu dilihat. Dan kita belum rujuk lagi ke psikologi anak-anak ni, pembesaran tanpa bapa, pembesaran tanpa emak, dengan jadi itu perkara-perkara yang sebenarnya yang kita risau dan bimbang sebenarnya. Ada satu soalan ini, sebenarnya soalan tu sebenarnya telah pun saya jawab tadi, tapi dia berkaitan tentang memang ibu layak kan tadi kan, apa-apa ibu adalah yang nombor satu, tapi ibu ni dia tak ada kekuatan ekonomi. Jadi adakah itu boleh menyebabkan berpindahnya kepada bapa? Dia hanya faktor ekonomi je, yang lain okey dah Ustazah? Bukan Ustazah komen sikit. Okey Ustaz, kalau ada ibu tadi tu dia mendapat hak hadanah tapi dia ada masalah kewangan, yang itu adalah perlu kita deal secara berasingan kerana nafkah anak tak ada kena-mengena dengan ibu. Nafkah anak disediakan oleh bapa. Contoh macam tadi, perintah mahkamah memerintahkan bahawa hak penjagaan diberikan kepada ibu. Tapi mahkamah juga mengambil kira bahawa aspek nafkah tu, mahkamah juga boleh memerintahkan bahawa nafkah itu berterusan daripada bapa.
Contoh kalau macam tadi, dia adalah persetujuan bersama, dia bukan saja ada clause berkenaan dengan siapa yang jaga anak, bahkan ada biasanya lah kalau praktis ada juga clause ataupun peruntukan berkenaan dengan berapa nafkah ataupun macam mana cara pembayaran nafkah. Jadi sebetulnya tidak ada masalah dari sudut masalah ekonomi, kerana kalau kita bercakap tentang nafkah anak lah. Tapi kalau kita bercakap tentang macam tadi, keupayaan ibu untuk menjadikan tempat tinggal yang bukan tempat tinggal yang mewah, tapi tempat tinggal yang baik. Jadi itu juga memang yang itu memang main peranan, kerana tempat tinggal tu tempat anak itu membesar. Tapi kalau macam ibu tak mampu hantar anak pergi sekolah swasta, ayah mampu hantar anak pergi sekolah swasta, itu tidak menjadi masalah, kerana yang basicnya adalah pendidikan itu diberikan. Jadi tidak memberi kesan apa-apa lah. Ya Ustaz, ada juga kes saya dapati ibu bapa ni dia saling bersaing siapa yang provide lebih. Actually dia menjadi satu titik yang winning point lah untuk bapa ataupun ibu yang kaya lah. Tapi macam bapa ataupun ibu yang kurang macam tadilah, kurang wang dan sebagainya, dia tak ada point lah. Saya tak boleh sediakan rumah yang macam ayah dia sediakan. Ayah dia sediakan banglo, saya boleh bagi apartmen dia. Sudut tempat dia punya manfaat diberikan kepada anak-anak. Tapi kira benda ni, kerana asasnya adalah perlu ada tempat tinggal yang baik. Jadi kalau ibu tadi tu dia tak boleh bagi banglo, tapi dia boleh sediakan apartmen, tapi apartmen tu sesuai untuk anak itu membesar, tak ada masalah. Boleh saja sebab basic tu dah lepas lah. Dan yang kedua adalah macam tadi, sebenarnya walaupun apartmen sebenarnya boleh nafkah anak tu sudah mampulah sebenarnya membantu isteri ataupun ibu dia tadi menampung berkenaan dengan kos-kos lain lah, walaupun tu adalah nafkah anak sebab dia perlu ada rumah. Walaupun contoh apartmen, at least anak-anak tadi kalau suami dia jenis yang ataupun ayah dia jenis yang bayar nafkah, tak jadi masalah lah. Okay, tapi satu lagi yang saya perasan juga, tadi Ustaz sebut gadget ni. Gadget itu tidak menjadi titik. Cumanya kalau ibu itu mendapati bahawa ayah dia menggunakan gadget tadi untuk menang hati anak-anak, at the end nanti anak dia bila pergi ke mahkamah, anak dia pilih nak tinggal dengan ayah kan, sebab dia yang ibu tadi itu antara strategi yang dia boleh gunakan adalah dia boleh record macam perkataan anak dia ataupun perkataan suami dia ataupun WhatsApp ke sebagainya yang menunjukkan yang menunjukkan bahawa anak dia ni cenderung kepada bapa kerana bapa dia sogok anak. Jadi dia boleh guna fakta tu. Yang ini pun memang satu benda yang tak sihat, tapi disebabkan sekarang memang boleh dibeli dengan cara tu. Jadi kita sebagai contoh dalam kes tadi, kita sebagai ibu kena bijak lah. Kita kena main strategi. Kalau kita tahu ayah dia bagi gadget, kalau kita tak mampu bagi gadget, kita record apa yang anak cakap. Contohlah anak dia kata, ayah ada gadget, saya kat rumah ibu tak ada gadget. Kat rumah ayah saya boleh main game ni. Kat rumah ibu saya tak boleh main game ni sebagainya. Tapi sebenarnya itu satu strategi lah. Maksudnya apa yang anak sebut tu boleh direkodkan dan boleh digunakan. Contohlah kalau kes ni nak dibawa ke mahkamah nantilah, bila macam tadi berjuang bersama, masing-masing dah berlanggar, masing-masing nak rebut anak, jadi salah satu pihak memohon kepada hak penjagaan sepenuhnya. So fakta-fakta ini bolehlah digunakan di mahkamah nanti. Tapi sebenarnya Ustaz, sebetulnya lah saya punya saya tak ada pengalaman tu perceraian dan sebagainya, tapi pengalaman orang-orang di sekeliling menyebabkan kita belajar sesuatu Ustaz. Sebab kita perlu faham, dalam kita nak menang anak-anak ni, kita perlukan gadget, kita tak perlukan game, bahkan kita tak perlukan rumah yang besar. Okay, yang ini diajar pada saya oleh seorang pakar. Dia kata cara kita untuk menang anak kita adalah menang hati dia. Kadang-kadang benda yang kecil kita buat, tapi secara konsisten boleh menyebabkan kita menang hati mereka. Contohlah kita adakan macam dekat rumah, kita setiap pagi kita akan borakkan masa dengan dia. Kadang-kadang macam setahun sekali kita bawa dia pergi berjalan, tapi dalam masa kita berjalan tu, contoh kita pergi Pulau Redang, tapi dalam Pulau Redang tu kita buat aktiviti yang dia tak boleh lupa Ustaz. So benda-benda tu
yang menyebabkan kita boleh menangi hati mereka. Benda-benda kecil tapi dilakukan secara konsisten dan kita buat secara ikhlas sebab dia anak kita, yang itu boleh menangkan kita berbanding dengan kita gadget, games, rumah, kereta dan sebagainya lah. Alam dia, Ustaz. Itu dia dipanggil to win the war, win the heart.